Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, wa Rabbi tamim bi khair, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penonton yang dihormati Allah SWT. Alhamdulillah kita berjumpa lagi setelah kita skip seminggu sebab kita meraihkan Aidilfitri, walaupun kita secara norma baru kita meraih bersama keluarga sahaja di rumah, tapi alhamdulillah kita dapat juga bersama. Kalau kita tengok balik di sepanjang akhir Ramadan di Aidilfitri ni, banyak sebenarnya yang kita patut bersyukur kalau nak dibandingkan dengan rakan-rakan kita ataupun dengan kaum ataupun umat Islam di Palestin, macam mana raya mereka, macam mana puasa mereka. Sudah tentulah kita sedia maklum, kita tengok macam mana keadaan mereka kat sana, kita sepatutnya dekat sini kita patut bersyukur. Dan alhamdulillah kita dapat meneruskan lagi dalam tazkirah ataupun dalam kelas menyalin Al-Quran ni selepas kita dah bercuti hari tu, dan kita akan sambung. Okey, untuk kita mula pada kali ini ialah kita masih lagi di surah Yasin. Pada minggu ni kita akan menyambung ayat surah Yasin ayat yang ke-19. Okey, sebelum tu sedikit tip macam mana kita nak hari tu kita dah buat rekod tentang berkenaan dengan postmortem Ramadan. So secara tak langsung kita boleh tengok balik apa benda yang kita boleh buat masa bulan Ramadan, dan tak semestinya kita hanya buat di bulan Ramadan saja. Kita boleh menyambung semula walaupun dia habis ataupun selepas Ramadan. Contohnya khatam Al-Quran tak perlu Ramadan, kita boleh menyambung lagi. Mungkin kita tak sekerap Ramadan, tapi insya-Allah kita boleh meneruskan selain aktiviti membaca Al-Quran, selain aktiviti bertadarus. Tadarus sebenarnya bukan hanya untuk Ramadan saja, bulan biasa pun boleh. Dan juga kita kena tahu di bulan Syawal ni pun banyak kelebihan ataupun banyak fadilat-fadilat yang keistimewaan pada bulan Syawal ni. Okey, apakah fadilat ataupun keistimewaan bulan Syawal ni? Sudah tentulah kita maklum, iaitu puasa sunat 6 Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Okey, sedikit kelebihan kalau kita tengok, semua orang tahu puasa sunat Syawal, puasa sunat, tapi apa kelebihan dia dan apa juga dia punya keistimewaan dia, kita boleh tengok. Antaranya keistimewaan puasa 6 di bulan Ramadan ni, keistimewaan dia hanya sekali saja setahun. Maknanya di bulan Syawal sahaja. Kita tak boleh puasa 6 di bulan Zulkaidah, kita tak ada. Puasa 6 tu hanya di bulan Syawal sahaja, iaitu seperti mana yang tersebut di dalam hadis, bermaksud sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian meneruskan puasa 6 di bulan Syawal, dia punya fadilat dia punya kelebihan ni sama berpuasa seperti setahun. Man shoma Ramadan summas ba'su sitta min Syawal kana qasiyamin dahri. Sama berpuasa dia seperti puasa setahun. Dan juga kelebihan dia lagi ialah puasa 6 ni melengkapkan puasa fardu yang di bulan Ramadan tu. Maknanya contohnya kita dah puasa sebulan di bulan Ramadan, dan ditambahkan puasa 6 tu, dia melengkapkan balik, melengkapkan keseluruhan puasa tu. Okey, boleh tengok dia ada hadis, ada kursi panjang hadis dia. Dan selain tu juga kelebihan puasa 6 ni ialah kita menguatkan hubungan kita dengan Allah SWT. Seperti kita tahu, kalau bulan Ramadan kita banyak fadilat, kita ada tarawih dia, kita ada tadarus, kita ada qiyamul, kita ada juga kelebihan malam Lailatul Qadar, macam-macam lagi. Dan sudah semestinya kita nak juga mencari fadilat-fadilat lain walaupun dia dah habis di bulan Ramadan. So kita boleh ambil fadilat puasa 6 ni, puasa Syawal ni. Okey. Dan selain tu ialah
ganjaran dia yang kita dah baca tadi hadis ni, ganjaran dia sama fadilat dia. Bila kita puasa bulan Ramadan, kita sambung pula puasa 6, fadilat dia sama macam kita berpuasa setahun. Dan juga ganjaran dia semestinya syurga. Dan juga ada juga hadis yang mengatakan sesiapa yang berpuasa bulan Ramadan dan disambung puasa 6 ni, dia akan masuk pintu syurga yang bernama Ar-Rayyan. Ada Rayyan. Ada hadis dia panjang. Pintu syurga yang kita akan masuk sekiranya kita puasa 6 ni. Okey. Dan sudah tentulah di musim musim PKP ni kan, kita tak boleh nak ke sana, kita hanya duduk di rumah, kita hanya datang kerja, kita hanya terbatas pergerakan kita. Kalau kita boleh juga ambil fadilat bulan puasa ni juga untuk kita kawal makan kita. Kalau kita duduk kat rumah kan, kita makan macam-macam kan. So budaya norma baru ni kita boleh ambil fadilat puasa 6 ni supaya kita dapat kawal puasa kita. Ada sedikit tip macam mana kita nak puasa 6 di bulan Ramadan ataupun Syawal tahun ni. Ialah kalau kita tengok puasa 6 dan juga Syawal yang masuk pada hari putih, iaitu 13, 14 dan 15 Syawal ni. Ni sekarang ni dah nak masuk hari putih lah. Hari ni 13 Syawal kan, Muhammad? Berapa Syawal ni? 12 ke 13? 12 Syawal. So esok dah 13 Syawal, lepas tu 14 Syawal dan 15 Syawal. Kita boleh ambil fadilat-fadilat ni untuk kita berpuasa 6, kita boleh gabungkan sekali. Sebab ada juga yang tanya, banyak juga yang ada beberapa isu tentang puasa 6 ni. Boleh tak puasa 6 ni disekalikan dengan puasa qada? Okey. Dan banyak juga hadis ataupun banyak juga mazhab-mazhab. Antaranya kalau kita tengok dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh digabungkan dalam puasa 6 ni dengan puasa qada, puasa ganti. Cumanya keutamaan dia, kalau boleh kita dahulukan puasa qada dulu dan kita teruskan juga dengan puasa 6. Itu semua nanti ahli-ahli fiqh ataupun kita boleh rujuk kepada pakar-pakar lah. Itu tentang fadilat, dan insya-Allah kita akan kongsikan lagi banyak lagi fadilat-fadilat di samping kita meneruskan aktiviti menyalin Al-Quran. Dan bila disebut tentang tadi macam mana kita sambut musim perayaan ni dengan PKP ataupun norma baru ni, kita juga kena bersyukur disebabkan kita kena tengok juga macam mana rakan-rakan kita, macam mana nasib saudara-saudara kita umat Islam kita di Palestin, macam mana ditimpa ujian yang sentiasa tak habis, tak pernah habis. Maknanya Zionis laknatullah ni tak pernah berpuas hati menyerang ataupun mengusik, mengacau penduduk Palestin ni. Kalau kita tengok sejarah daripada dulu sampai sekarang tak pernah habis kan. Walan tarda'an kal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maknanya tak pernah redha. Kaum Yahudi dengan kaum Yahudi ni terhadap kaum Palestin ni tak pernah redha sampailah kita mengikut dia. Itulah yang dia nak. Dan kita yang serestu pun di sini kita banyak buat program-program untuk membantu masyarakat kita Palestin. Kita ada Quran Wakaf untuk Palestin. Kita ada lagi program-program ataupun infak, yang mana siapa yang berminat untuk infak ataupun untuk membantu masyarakat Palestin melalui kita yang serestu dengan infak Al-Quran, dengan bantuan-bantuan lain, boleh tengok kita dekat kita punya page, boleh tengok dekat kita punya poster. InsyaAllah banyak macam-macam cara. Tak banyak, serendah RM10 pun kita dah boleh bantu masyarakat kita. Kita pun sedia maklum, kita serestu sangat rapat dengan NGO di Palestin, antaranya PIKOM. So kebanyakannya program-program kita dengan Palestin kita dengan NGO PIKOM. Dan alhamdulillah saya pun pernah berkesempatan ke Gaza pada tahun 2014 bersama PIKOM, dan kita dah tengok kat sana. Memang kita tengok mungkin dari segi bantuan lain mungkin banyak NGO yang buat. Mungkin dari segi bantuan keuangan, dari segi bantuan untuk membina semula hidup, banyak NGO yang buat. Cuma kelainan apa yang kita buat di atas tu ialah kita nak infak ataupun kita nak sumbang Al-Quran. Kan bila kita tengok banyak rumah yang roboh, banyak masjid yang roboh, banyak. Jadi keperluan Al-Quran tu adalah antara keperluan utama untuk kita bantu.
di masyarakat kita. So kurang-kurangnya kita dapat bantu satu naskah pun alhamdulillah. InsyaAllah. So boleh tengok dekat page kita. Kita boleh sumbang Al-Quran, kita boleh sumbang RM1 dan insyaAllah kita akan kumpul, kita akan hantar ke Palestin. Okay. So kepada penonton-penonton yang berminat, bolehlah tengok dekat page kita di page Yayasan Restu. Okay, so hari ini kita akan tengok surah Yasin. Surah Yasin kita pada kali ini ialah surah Yasin ayat yang ke-19, yang mana ayat yang ke-19 ni masih lagi kita di bawah tajuk yang sebelum ni, iaitu kisah sebuah penduduk di sebuah kota. Yang mana ayat yang ke-19 ni, saya sebut sikit ringkasan dia. Ayat yang ke-19 ni, kalau kita tengok sebelum ni ayat yang ke-18, penduduk itu masih tak puas hati lagi dengan nabi yang dihantar oleh Allah Subhanahu taala, bila mempetikai lagi nabi yang diutuskan setelah kali ketiga pun masih petikai lagi. So ayat yang ke-19 ni, rasul-rasul yang diutuskan tu menjawab semula kepada penduduk itu, yang mana ayat dia berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qalu ta'irukum ma'akum a in zukkirtum bal antum qaumun musrifun. Bermaksud rasul-rasul itu menjawab, jadi menjawab kepada penduduk berbunyi, malangnya kamu itu adalah disebabkan kekufuran yang ada kepada kamu. Patutkah kerana kamu diberi peringatan dan nasihat pengajaran, yakni maka kamu mengancam kami pula dengan apa yang kamu katakan itu, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. So setelah diutuskan, berdasarkan ayat sebelum ni, setelah diutuskan dua orang rasul, mereka mendustakan, diutuskan juga rasul yang ketiga pun mereka nak dustakan juga, dan rasul itu menjawab, kamu inilah adalah kaum yang melampaui batas. So kita tengok nanti ayat yang seterusnya apa pula penduduk ataupun kaum itu membalas pula. Okay. So ayat ke-19 ni kita akan tulis, boleh tengok macam mana huruf-huruf dia. Yang ada pen, yang ada pensil, yang ada kertas, boleh tengok. Kita boleh sama-sama kita ambil manfaat, kita ambil barakah daripada huruf-huruf Al-Quran ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu huruf qaf. Qalu qaf. Alif, okey, lam, waw, ni cara buat waw dia. Okey. Qalu, qa baris atas. Alif tak ada baris, dibaca panjang 2 harakat. Lam baris depan dhammah. Waw tak ada baris, dan alif diletakkan tanda bulat kecil ni. Biasanya tanda yang ada tanda bulat kecil ni dibaca panjang 2 harakat. Sebab tu qalu, qa 2 harakat, lu pun 2 harakat. Okey, terus ta'irukum. Ta ni huruf ta. Lepas tu hamzah. Ini rumah untuk hamzah. Dia hamzah ni, dia tak, hamzah ta'irukum ni dia tak duduk dekat alif. Dia ada rumah dia sendiri. So kalau kita tulis Quran, memang kita kena tengok macam mana bentuk-bentuk dalam Quran. Sebab setengah kalau bentuk ni diletakkan ba ataupun ta ataupun sa, tapi rumah ni diletakkan hamzah. Hamzah dia pula di bawah rumah dia, sebab dia baris bawah, baris kasrah. Okey, kaf, mim. Okey, to baris atas. To ni dibaca panjang 2 harakat boleh,
Kalau kita tengok dia warna apa tu? Dia warna oranye. Warna oranye dekat sini mat yang boleh dibaca 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Ni untungnya Quran kita, Quran Mufid ni dia dah ada warna siap supaya kita boleh baca dia punya panjang dia. Okey. Ta'irukum hamzah baris bawah, ra baris depan, baris doma, kum kaf baris depan juga, mim tak ada baris. Okey, terus ma'akum mim, ain, ni bentuk ain di tengah, tolak dekat atas, pusing balik. Okey, sambung kaf dan juga mim. Okey. Ni baris dia. Mim baris atas, ma. Ain baris atas, a. Kaf baris depan, kum. Ma'akum. Dan mim ada baris. Okey. Ta'irukum, mim dia tak ada baris. Dan juga ma'akum ada baris. Dan mim ada syaddah. Sebab tu dia tak ada mim, dia tak ada baris depan sebab dia ada syaddah. So kalau kita baca, kita kena terus masuk ta'irukum ma'akum. Terus masukkan mim sebab dia ada syaddah di huruf mim tu. Okey, terus ain, alif, hamzah. Hamzah yang ini pun dia ada rumah dia juga. So dekat ayat ni ada 2 hamzah yang ada rumah dia. Satu ta'irukum, satu lagi ain. Okey, alif ada hamzah, ada baris atas. In ada hamzah dan ada baris bawah. So dia duduk di bawah rumah. Sebab dia baris bawah. Zukirtum. In zukirtum, zal, bukan zai zal. Kaf, ro, okey, ta dan mim. Mim. Okey, zal baris depan, zu. Kaf baris bawah tapi dia ada syaddah, zukirtum. Ra baris mati, ta baris depan, mim tak ada baris dan ada tanda jim kecil. Tanda jim kecil ni biasanya kita boleh berhenti. So kalau kita baca qalu ta'irukum ma'akum ain zukirtum, kita boleh berhenti dan kita sambung semula bal antum. Okey, terus bal antum ba lam, ba baris atas, lam baris mati, antum alif, nun, ta, mim. Okey. Bal antum, alif baris atas ada hamzah, nun tak ada baris, ta baris depan, mim baris mati. Okey, qaumun. Qaumun qauf, bukan kaf qauf, qaumun yang bermaksud kaum. Kita dah sebut kaum tu sebenarnya daripada perkataan Arab, kaum. Perkataan Arab yang dah dimelayukan. Kaum. Okey. Qauf baris atas, qa,
waw baris mati, qaw, mun baris dhammatain. Baris dhammatain yang selari. Bila yang selari ni dia dengung. So qaumum musrifun. Kalau tak selari dia tak dengung. Itu kelebihan, keunikan kalau kita tahu setiap fungsi ataupun baris yang terdapat dalam Al-Quran. Okey, ayat yang terakhir mim musrifun, mim sin ro fa waw dan nun. Okey, baris dia mim ada mim baris depan dan ada syaddah qaumum musrifun. Sin baris mati, ro baris bawah, fa baris depan, waw tak ada baris, cuma dibaca panjang 2 harakat, dan nam lah, dan nun baris atas na, musrifuna. Okey, itu saja. Kalau kita tengok ayat yang ke-19 ni, dia ada huruf-huruf yang dan ada juga orang tanya kenapa ada huruf yang ada baris dan huruf tak ada. Sebab itulah kita kena belajar Al-Quran, kita kena tengok huruf-huruf dia, dan sebab itulah belajar Al-Quran ni bersanad ataupun belajar Al-Quran ni turun-temurun. Sebab kita tak boleh hanya kita pandai bahasa Arab je kita boleh menulis Quran, tak. Sebab kita kena tengok huruf-huruf dia dan juga tanda-tanda dia. Okey, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat, boleh cuba insya-Allah. Kita ambil barakat, kita ambil syafaat daripada huruf-huruf Al-Quran ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi di lain dan waktu yang sama. Mohon maaf salah dan silap. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.